Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan ruang masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama bertemu di alam maya ini, dan selamat datang kepada mereka yang menjadi tetamu saya yang baru mengunjungi vlog saya, dan kepada mereka yang sudah berlama dengan saya, selamat bertemu kembali. InsyaAllah saya ingin berkongsi sekadar pandangan, bicara saya tentang beberapa isu semasa ataupun dalam berkaitan dengan dunia Islam pada hari ini. Baik, abaikan latar belakang ataupun latar belakang video saya pada hari ini. Malam ni saya nak buat macam inilah keadaan. Ini sebenarnya bukan studio YouTube saya ni. Saya tak ada studio. Saya bebas kat mana-mana tempat saya boleh buat YouTube. Okey. Baik, bicara saya pada malam ni berkaitan dengan TV, alat sihir tanpa kita sedari. Baik, kenapa saya pilih tajuk TV ni? Kenapa saya tak pilih tajuk gadget? Sebab hari ini gadget merupakan orang kata yang paling tertinggi penggunaannya berbanding dengan TV. Tapi saya nak undurkan sedikit ke belakang, nak bawakan kepada anda semua supaya berfikir bersama dengan saya bahawasanya TV ni dari dulu lagi sehinggalah sekarang ini, dan sekarang ini pun masih lagi orang menggunakan pakai TV. Ada TV di rumah. Okey. Jadi TV ni adalah tanpa kita sedari ianya satu benda yang mana ada unsur-unsur sihir. Ada unsur-unsur sihir yang mana kita tak sedar yang berlaku di sekeliling kita, yang berlaku kepada diri kita ataupun yang berlaku kepada anak-anak kita sendiri. Nah, okey. So TV ni dia bila mana dia bergandingan dengan benda lain, itulah astro. Di Malaysia ni ada astro lah. Dia boleh jadi terus. Dia boleh satu kekuatan sihir itu akan menjadi bertambah kuat bila mana ada TV dan ada astronya. Kalau ada TV pun, dapat ada TV tapi tak ada astro pun boleh dikatakan sebagai alat sihir juga. Dan okey, kita melihat kepada TV ni sebagai alat sihir kerana apa? Bila kita melihat kadang-kadang orang yang kena sihir ni kan, perasan tak orang kena sihir ni macam mana? Kalau kita tengok kat TV kan, orang kena sihir ni dia kadang-kadang dia boleh senyum, dia boleh ketawa, dia boleh menangis seorang-seorang, dia boleh termenung dan seumpamanya. Orang yang tengok TV pun macam ni jugalah. Dia punya keadaan dia sama seperti orang kena sihir. Dia boleh ketawa depan TV seorang-seorang, dia boleh menangis depan TV seorang-seorang, dia boleh tersenyum gitu. Dia seolah-olah berada dalam dunia yang lain, berada di dunia luar yang lain. Sama juga dengan orang yang kena sihir. Mereka yang kena sihir ni dia berada dalam dunia lain, dunia yang kita tak tahu dunia mana yang dia berada. Mungkin orang kena sihir ni sama ada dia kena sihir, orang kata sihir cinta kan. Mungkin dia dengan orang yang sihir tu, dia akan bawakan misal kata dia sihir pada perempuan tu, dia akan bawakan perempuan tu akan hanyut dalam dunia yang lain, dunia bersama dengan orang yang menghantar sihir tu. Begitu. Jadi begitulah. Jadi begitulah. TV ni sebagai alat sihir, yang mana kita tak sedar. Kadang-kadang kita nak panggil anak kita buat tak indah je. Kenapa? Kerana asyik dengan channel yang dia sedang tengok tu, tengok cerita kartun ke, Doraemon ke, tengok cerita Tom and Jerry ke. Maknanya kata dia tidak berganjak pun daripada tempat duduk dia tu, depan TV tu. Tu dah kena sihir lah tu. Kan? Orang tua pun sama juga. Duduk berjam-jam, 2 jam lebih, 2 jam setengah, 3 jam. Tengok apa? Tengok Hindu setan. Menangis, seorang diri menangis. Kan? Kena sihir. Kan? Ini benda yang kita tak sedar. Kita nampak macam biasa je kan. Tapi inilah realiti sebenarnya sebuah benda empat segi tu. Benda empat segi tu
yang mana dia akan jadi satu alat yang mana menyebabkan kita tidak sedar, menyebabkan diri kita berada di, orang kata, berfikir separa sedar lah, orang kata begitu. Okey. Dan benda ni dah, orang kata, memberi kesan yang begitu, orang kata, kesan yang begitu besar kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Sebagai contohnya, kita tengok anak kita, kalau dia asyik melihat cerita Doraemon saja kan, Doraemon hari ni Doraemon, esok Doraemon, kan ada channel kartun kan. Doraemon tu apa nak, dia punya watak Nobita tu watak sebagai seorang budak yang pemalas, malas nak belajar, malas nak buat kerja, malas nak buat itu. So dia bergantung harap kepada kucing ajaib tu, Doraemon tu. Anak kita lama-lama kalau dia melihat benda-benda macam ni, dia akan jadi berada dalam khayalan. Dia pun nak jadi macam Doraemon juga. Dia malas nak buat, malas nak buat kerja, malas nak buat kerja sekolah, malas nak buat kerja yang mak dan ayah suruh dan seumpamanya. Dan berkesan kepada jiwa anak-anak itu sendiri, membentuk, orang kata, jati diri anak-anak tu dah hilang lah. Dah hilang. Sebab apa? Sebab asyik kena sihir oleh kartun Doraemon. Begitu. Begitu jugalah dengan cerita-cerita yang lain, banyak tanpa kita sedari. Zaman sekarang ni banyak cerita-cerita yang mana ada unsur-unsur, orang kata, ialah musuh-musuh Islam ni dia memang macam-macam cara dia masuk. Terutama sekali pengaruh Illuminati, Freemason dalam filem ini. Banyak dia cuba untuk menyihir anak-anak kita supaya tanpa kita sedari, tanpa anak-anak kita sedari, dia cuba untuk menyucukkan elemen-elemen yang mana yang berkaitan dengan kerosakan, berkaitan dengan kerosakan akhlak dan seumpamanya. Jadi renung-renungkan apa yang saya katakan ini, wahai ibu, wahai bapa, supaya kita ini dijauhi daripada godaan syaitan, dijauhi daripada musuh-musuh Islam yang mana mereka ini sentiasa untuk melihat orang-orang Islam ni hancur, dari segi kekeluargaannya, hancur dari segi macam-macam lagi. Dia melihat, dia nak inginkan orang Islam ni rosak. Jadi itulah sebuah sedikit daripada saya. InsyaAllah kita bertemu di lain masa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.